Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 10 Disember bersama saya Al-Muslim Muhammad Noor dan jurubahasa isyarat Amsyar Zamani. Berikut tajuk utama malam ini. Isteri maut ditikam anak. Juga pembunuhan Zain beri kesan mendalam kepada penduduk. Seorang lelaki tergamak menikam ibu dan bapanya hingga maut dalam kejadian di rumah mereka di kampung Sungai Pencala semalam. Kedua-dua mangsa dan suspek dipercayai terlibat dalam pertengkaran sebelum lelaki itu bertindak menikam ibu serta bapanya. Berdasarkan laporan, pertengkaran antara tiga beranak itu dipercayai berlaku sekitar 7 malam semalam. Suspek berusia 42 tahun yang dipercayai penagih dadah itu dikatakan menggunakan senjata tajam untuk menikam ibu dan bapanya hingga menyebabkan mereka cedera parah. Kejadian tersebut disedari jiran keluarga itu yang kemudian menghubungi pihak polis. Setibanya polis di lokasi kejadian, pasangan suami isteri berusia 82 dan 72 tahun itu sudah meninggal dunia. Ketua Polis Brickfield SCP Amhizam Abdul Syukur berkata, suspek berjaya ditahan di Terowong Pencala, Lebuh Raya Sprint pada jam 10.20 malam. Suspek dibekas anggota yang menjalankan operasi mengesannya yang melarikan diri di kawasan Belukar berhampiran tempat kejadian. Kini disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesisaan kerana membunuh. Pasangan warga emas yang ditemui maut di rumah mereka dipercayai ditikam berkali-kali. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata suami isteri itu ditemukan maut terbaring berlumuran darah di lantai rumah. Ya, banyak kali lah kita tunggu postmortem lah. Sebab apa? Postmortem yang akan dedahkan sebenarnya COD dia. Berapa kali kena tikam, di mana. Ya, kita tak boleh nak spekulate lah. Setakat ini, polis telah menemukan mata pisau, hulu pisau, batang kayu, serpihan kayu, satu helmet, meja kayu dan sepasang kasut berwarna hitam dipercayai milik suspek di lokasi kejadian. Datuk Alauddin berkata kedua-dua mayat dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM untuk bedah siasat yang akan dilakukan pada hari ini. Dalam kejadian semalam, kedua-dua mangsa dipercayai dibunuh anak lelaki mereka selepas berlaku pertengkaran di rumah mereka di Kampung Sungai Pencala, Kuala Lumpur. Sementara itu, polis mengesahkan lelaki disyaki membunuh ibu dan bapanya mempunyai 9 rekod kes jenayah berkaitan dadah. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata hasil saringan air kencing terhadap suspek selepas ditahan juga mendapati dia positif 3 jenis dadah. Suspek ini berusia 42 tahun, anak kepada pasangan yang telah pun dibunuh, dan kita bawa ke IPD Brickfield dan pemeriksaan dadah dapati positif ya. So suspek ini positif 3 dadah. Pertama adalah amfetamin, methamfetamin dan juga morfin. So positif 3. Dan suspek ini ada rekod dadah 9 rekod ya, rekod lampau, dan dia terbarunya telah pun dituduh pada 1 hari bulan 12 yang lalu di bawah Seksyen 12.2 Akta Dadah Berbahaya. Menurut Datuk Alauddin, suspek mempunyai 9 rekod jenayah berkaitan dadah sejak Januari 2016 hingga November 2023. Suspek juga baru ditahan pada 30 November lalu di bawah Seksyen 12-12 Akta Dadah Berbahaya 1952 serta dituduh di Mahkamah Kuala Lumpur pada 1 Disember dan diberikan jaminan sebanyak RM2,000. Sementara itu, Datuk Alauddin berkata suspek akan direman selama 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes bunuh pasangan warga emas berusia 72 dan 82 tahun. Sunyi dan sepi. Itu situasi hari keempat di sekitar Departemen Idaman Damansara Damai selepas berlakunya tragedi pembunuhan anak autism Allahyarham Zain Rayyan Abdul Matin 6 tahun. Rata-rata penduduk berkata disebabkan bimbang dan takut, ramai ibu bapa mengambil langkah berjaga-jaga untuk tidak membenarkan anak-anak mereka berlegar-legar di kawasan perumahan itu selagi suspek belum berjaya diberkas. Wartawan Khadijah Faisal yang meninjau lokasi kejadian ada laporannya.
Menurut penduduk, sebelum ini taman inilah menjadi taman permainan arwah adik Zain Ryan yang ditemani oleh ibu bapa ketika bermain, dan taman ini kebiasaannya meriah pada setiap hujung minggu bermula pada pukul 3 petang sehinggalah 6 petang. Namun situasi ini berbeza, sunyi dan sepi, lengang, tidak dimeriahkan dan tidak bingit dengan jeritan kemeriahan anak-anak kecil di kawasan perumahan ini, berikutan dengan bimbang dan juga ketakutan mereka selagi mana insiden ataupun kes ini tidak menemui jalan penyelesaian. Menurut penduduk, Khairuddin Hazri Harun, 42 tahun, meskipun tidak terlalu mengenali mangsa dan ibu bapanya, dia yang berkesempatan menguruskan jenazah arwah tersentuh dengan nasib adik Zain Ryan. Tragedi kejam dan menyayat hati itu memberi kesan mendalam bukan sahaja kepada dirinya, malah seluruh penduduk. Perasaan mereka ketika ini, katanya, diselubungi sedih dan ketakutan. Memang nampak ketakutan, memang nampak kesepian, memang nampak semua bersedih. Kerana mungkin sepi, mungkin mak bapak takut anak-anak akan jadi seperti mana arwah yang tengah berlaku sekarang ni, dan suspek mungkin masih lagi tak ditangkap. Menurut penduduk Muhammad Zamri Jaafar, 53 tahun yang lebih 20 tahun menetap di Pangsapuri Idaman, ini merupakan kali pertama kes membabitkan pembunuhan berlaku di situ. Daripada saya duduk dekat hampir 20 tahun, memang ini kes besar yang pertama. Yang ada pun cuma ada kes-kes kecil biasalah, tempat-tempat lain pun ada lah. Tapi ini yang pertama kali lah. Salah seorang lagi penduduk Nur Zamri Said, 41 tahun, dia amat berharap agar pelaku tidak berperi kemanusiaan itu dapat ditahan secepat mungkin dan diberi hukuman adil dan setimpal perbuatannya terhadap arwah. Supaya kes ni pihak berkuasa dapat menyelesaikan secepat yang mungkin lah. Saya pun berharap, sebab kita antara dengan kita polis yang boleh kita cekap dalam kes-kes macam ni kan. Sebab saya takut sekarang ni bila ada kes macam ni, anak-anak dekat rumah mana ibu bapa mungkin risaulah, takut akan berulang kes ni kan. Jadi macam minta dipercepatkan, kalau boleh kita sama-sama mendoakanlah kan, agar supaya dapat cari yang si pelaku ni lah. Rata-rata penduduk juga berharap kes pembunuhan kejam itu menjadi pengajaran buat penduduk dan pihak Badan Pengurusan Bersama JMB Perumahan untuk mempertingkat sistem keselamatan kawasan perumahan bagi mengelak insiden sama berulang. Dalam tinjauan hari keempat siasatan kes pembunuhan, polis hari ini meneruskan usaha mengesan petunjuk baharu dengan mengambil bukti dan sampel DNA dari rumah mangsa. 3 anggota polis dari unit forensik PDRM kelihatan memasuki kawasan kediaman apartmen idaman Daman Saradamai kira-kira jam 4.20 petang. Turut kelihatan ibu bapa kanak-kanak autism itu, iaitu Ismanira Abdul Manaf dan Zaim Ikhwan. Bagaimanapun, proses pengambilan sampel DNA dan bukti itu selesai kira-kira jam 5 petang tadi. Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Polis Diraja Malaysia PDRM mengambil sejumlah 228 ujian asid deoksiribonukleik DNA penduduk apartmen idaman Daman Saradamai bagi membantu siasatan kes pembunuhan Zain Ryan Abdul Matin. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan berkata operasi besar-besaran termasuk pemeriksaan dari rumah ke rumah dan mengambil DNA penduduk bermula semalam hingga hari ini. Menurut Datuk Husin, polis setakat ini telah memeriksa 5,628 orang dan 2,484 unit rumah melibatkan 18 blok di kawasan perumahan itu. Tambahnya, faktor hujan ketika ini memberi sedikit cabaran kepada pihaknya dalam operasi pencarian dan proses mendapatkan bukti. Operasi tersebut melibatkan 188 anggota lain-lain pangkat dan 90 pegawai daripada pelbagai unit PDRM. Anjing unit pengesan K9 turut digunakan untuk pemeriksaan. Media melaporkan sebuah stor terletak kira-kira 50 meter dari blok R apartmen itu menjadi tumpuan polis hari ini bagi mengesan bukti baharu kes bunuh kanak-kanak autism berkenaan. Anggota polis dilapor melakukan pemeriksaan di situ hampir 4 jam. Stor tersebut dipercayai menyimpan motosikal, kerusi plastik dan barangan kanopi dan bangunan itu difahamkan sentiasa berkunci.
Siasatan forensik termasuk dakwaan pembabitan pihak tertentu di sebalik serangan cyber terhadap Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso sedang giat dijalankan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata mesyuarat pihaknya dengan Majlis Keselamatan Negara MKN bersetuju untuk membuat laporan polis sebaik hasil siasatan forensik dalaman mendapati ada elemen jenayah komersial. Dalam kenyataan hari ini, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman memberi jaminan penggodam yang menjadi dalang di sebalik serangan cyber itu akan diheret ke muka pengadilan. Perkeso tidak akan berkompromi dalam soal perlindungan data pribadi yang dijadikan kepentingan utama demi negara. Beliau berkata butiran lanjut berhubung data yang didakwa dicuri dan dipaparkan di laman sesawang gelap dark web belum boleh diperincikan kerana tertakluk kepada proses siasatan. Menurutnya, Perkeso akan terus memperkukuh infrastruktur ICT dari semasa ke semasa dengan panduan daripada MKN, Agensi Keselamatan Cyber Negara NEXA dan agensi berkaitan serta amalan terbaik bagi memastikan tiada kelompongan sistem untuk dimanipulasi anasir penggodam. Usaha pasca krisis turut meliputi pengemaskinian kelancaran operasi semua sistem Perkeso demi memastikan kebajikan kira-kira 573,000 penerima faedah yang direkodkan di seluruh negara ketika ini sentiasa terjamin. Ada pertelagahan antara parti politik dalam kerajaan perpaduan sepanjang setahun pentadbiran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau menghargai hubungan dan kerjasama baik parti-parti politik terlibat dalam memastikan kerajaan perpaduan yang dibentuk dapat kekal fokus melaksanakan tanggungjawab. Sekarang ini hubung kita berhubung konkret. Itu orang yang fikir hubung atap dulu, mentaliti itu hubung atap. Sekarang tidak ada perdaya, tidak ada hubung atap. Terima kasih. Kalau itu dilakukan, maka biarlah orang yang ada sekarang ini kita bercoba. Tahu betul, baik BH, BN, GDPR, JRS, itu hubungan bersama sangat baik. Sementara itu, beliau berkata kejayaan pentadbiran kerajaan perpaduan disumbangkan oleh pembentukan pasukan kabinet yang kompeten serta komitmen kepimpinan secara keseluruhannya. Tambahnya, pandangan masyarakat bahawa beliau berseorangan mengemudi kerajaan hanya persepsi. Ini persepsi kita kena buat. Sebab apa ada pameran laporan. Surat peranan tiap kementerian. Kita bersurat tiap minggu. Dari keuangan ekonominya, KJR, kesihatan, pendidikan, komoditi, media. Kalau kita catat ini, ratusan bilion, itu kan kerjaan satu orang. Tak mungkin itu, Pak. Itu maknanya menteri yang berkenaan. Beliau berkata demikian ketika sesi dialog setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani hadir sama kedua-dua timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta barisan Menteri Kerajaan Perpaduan. Nanti dunia kecewa dan terkilan dengan Majlis Keselamatan PBB. Insiden berbalas serangan antara tentera Zionis dengan pejuang Hamas berterusan. Malah kali ini lebih ganas di selatan Khan Yunis dan laluan menuju Rafah. Memetik Kementerian Kesihatan Palestin, serangan udara penceroboh menyaksikan sekurang-kurangnya 10 nyawa syahid. Agensi Berita Palestin Wafa turut melaporkan ramai mangsa ditimpa runtuhan bangunan akibat serangan udara tersebut. Khan Yunis kini menempatkan puluhan ribu rakyat Gaza yang sebelum ini menghuni bahagian utara wilayah berkenaan. Penduduk Rafah yang ditemui amat kecewa dengan siri pembunuhan, lebih-lebih lagi ke atas kanak-kanak dan ibu hamil. عندما أردنا الدفاع عن أنفسنا وطرد المحتل من أرضنا أصبحنا إرهابيين وأصبحنا دواعش وقتلوا أبنائنا ومزقوا أطفالنا. كم طفل تمزق أمام العالم كله؟ كم طفل خرج أشلاء؟ كم مرأة حامل قتلت بما في بطنها؟ قضيتنا مش قضية 7 أكتوبر. من أكثر من 75 عام وإحنا نذبح وإحنا نقتل. اذهبوا إلى ضفتنا الحبيبة، اذهبوا إلى جنين، كل يوم مذابح.
Sementara itu, penjajah mendakwa telah berjaya memusnahkan lebih 250 sasaran yang dipercayai ada kaitan dengan Hamas. Visual daripada AFP memaparkan siri tembakan berkenaan, namun tiada kelihatan seorang pun mangsa dalam serangan ini. Al Jazeera pula melaporkan beberapa hospital di selatan dan utara Gaza turut diserang, termasuk Hospital Al-Auda di Jabalia. Serangan di hospital juga menyaksikan 2 petugas kesihatan terbunuh. Pertubuhan Kesihatan Antarabangsa WHO dalam kemaskini maklumat hari ini melaporkan 2 hospital utama di selatan Gaza kini beroperasi 3 kali ganda daripada bilangan katil yang sedia ada. Manakala 180 wanita hamil melahirkan anak setiap hari di Gaza. Sejak 7 Oktober lalu, 449 serangan dilapor terhadap fasiliti kesihatan di Gaza dan tebing barat. Dunia kecewa dan terkilan dengan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB susulan penggunaan kuasa veto Amerika Syarikat ke atas resolusi yang menggesa jeda kemanusiaan segera di Gaza dikuatkuasakan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkata berikutan penggunaan kuasa veto oleh Washington itu, maka reformasi Majlis Keselamatan PBB amat diperlukan. Jelas Erdogan berikutan penggunaan kuasa veto oleh Sekutu Kuat Negara Haram Israel itu, maka akhirnya semuanya sia-sia apabila tiada keputusan dicapai. Disebabkan situasi mengecewakan itu, maka beliau mendesak agar reformasi Majlis Keselamatan Badan Dunia itu dilaksanakan. Kata Presiden Turki itu lagi, dunia kini amat terkilan dan putus harapan dengan Majlis Keselamatan PBB. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reforme edilmesi olmazsa olmaz, şarttır, şart. Bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile İnsanlığın bir yere varması mümkün değil. Sejak genosid memuncak 7 Oktober lalu, Erdogan berkata Majlis Keselamatan PBB yang bermatlamat mewujudkan keamanan global kini berubah misinya kepada pelindung Israel. Malah apa yang dapat disaksikan dunia ketika ini adalah pembunuhan dan kekejaman berterusan oleh Zionis Israel dengan sokongan Barat yang sebenarnya memalukan nilai kemanusiaan keseluruhannya. Pun begitu, Erdogan optimis pihaknya dan seluruh dunia akan terus bersuara dalam usaha untuk memastikan mereka yang tidak berdosa diberikan hak untuk memiliki masa depan yang cerah satu hari nanti. Putrajaya pula menyanggah tuduhan kononnya gencatan senjata segera di Gaza hanya akan menanam benih untuk perang seterusnya. Memetik kenyataan Wisma Putra, serangan besar-besaran berterusan entiti haram Israel itulah ancaman sebenar kepada keamanan dan penyelesaian dua negara. Memetik kenyataan ini, Kerajaan Malaysia amat sedih dengan keputusan untuk tidak mengendahkan desakan dan rayuan masyarakat antarabangsa. Kenyataan ini adalah reaksi kepada tindakan Amerika Syarikat yang menggunakan kuasa vetonya kemarin ke atas resolusi PBB yang menuntut gencatan segera dalam konflik Israel-Hamas di Gaza. Tindakan kuasa besar dunia yang juga sekutu kuat penjajah itu sekaligus menggagalkan desakan yang semakin meningkat untuk gencatan senjata segera yang diketuai Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres dan negara-negara Arab. Timbalan Duta AS ke PBB, Robert Wood, sebelum itu dilaporkan berkata Washington tidak menyokong gesaan resolusi untuk gencatan senjata yang tidak mampan, yang hanya akan menanam benih untuk perang seterusnya. Wisma Putra menekankan Malaysia kesal terhadap kegagalan Majlis Keselamatan PBB menerima pakai resolusi yang mendapat sokongan ketara daripada 102 negara, termasuk Malaysia yang menterjemah hasrat masyarakat antarabangsa untuk melihat penamatan segera serangan ke atas Gaza. Israel bertindak menaikkan benderanya di dataran Palestin di Bandar Gaza. Tindakan itu dipercayai untuk menunjukkan kesombongannya mengawal kawasan terbabit. Video kejadian itu dipercayai dirakam tentera Israel dan ditularkan di media sosial. Namun Israel yang bimbang bendera itu diturunkan dan dibakar terpaksa meletakkan kereta kebal untuk mengawal kawasan tersebut. Bandar Gaza kini ibarat bandar hantu selepas penduduknya dibunuh dan dihalau Israel.
Ratusan ribu penduduk Gaza terpaksa melarikan diri dan mencari perlindungan di tempat lain selepas Israel bertindak mengebom tanpa henti sejak 7 Oktober lalu. Lagi tindakan biadab tentera Israel di Gaza. Kali ini mereka membakar bekalan makanan dan minuman di dalam sebuah lori di kejiranan Shujaiya. Askar Israel dilihat dengan bangganya merakam video mereka membakar bekalan makanan dan minuman. Tindakan itu berlaku ketika timbul laporan Israel menggerakkan perang lapar terhadap penduduk Palestin selain menyerang mereka melalui udara dan darat. Berdasarkan laporan, 500,000 rakyat Palestin di Gaza kini lapar dan dahaga. Pihak berkuasa juga telah mengesahkan Zionis sengaja menyasarkan infrastruktur makanan dan air. Krisis makanan dan minuman di pusat perlindungan juga memburuk disebabkan pertambahan jumlah mereka yang datang ke pusat berkenaan. Seketika nanti, LRT di Johor perlu perancangan rapi. Pelaksanaan kemudahan transit aliran ringan LRT memerlukan perancangan dan penilaian rapi antara kerajaan negeri dan persekutuan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata kerajaan sentiasa menyokong pembangunan infrastruktur, namun ia perlu mengambil kira beberapa faktor, antaranya kewangan negara. Itu akan berperingkatlah. Okay. Semua ini memang kita tak ada masalah untuk kita menyokong. Cuma dari segi pelaksanaannya, dia bukannya begitu mudah. Dia mengambil kira pelbagai faktor. Faktor antaranya faktor kewangan. HSR saya telah nyatakan dan jelaskan di Parlimen bahawa sekarang kita tengah membuat RFI. Kita nak lihat apakah cadangan daripada pihak swasta untuk melaksanakan HSR. HSR memang dalam perancangan kita nak laksanakan. Cuma dari segi kaedah pembiayaan HSR itu mesti berdasarkan kepada pembiayaan swasta. Sama ada itu boleh laksanakan atau tidak, terpulang kepada pihak swasta. Jadi kita tengah menunggu kertas-kertas cadangan daripada pihak swasta. Beliau berkata demikian pada sidang media di Keluang Johor hari ini. Anthony mengulas cadangan Menteri Besar Johor, Dato' Hafiz Ghazi ketika membentangkan Belanjawan Johor 2024 yang berharap projek HSR dan LRT dilaksanakan segera. Pembangunan itu bagi melengkapkan ekosistem pengangkutan terutama dalam menjadikan Johor destinasi pelaburan utama di rantau ini. Dalam pada itu, Anthony memaklumkan bas Rapid Transit BRT kini dalam perancangan bagi melengkapkan jajaran Rapid Transit System RTS yang dijangka mula beroperasi pada awal 2027. BRT dilihat mampu menambah baik sistem pengangkutan awam di Johor Bahru dan Johor secara amnya. Di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat menyempurnakan majlis perasmian tugu peringatan dua kapal perang British, HMS Repulse dan HMS Prince of Wales di Teluk Cempedak, Kuantan. Kedua-dua kapal itu telah ditugaskan untuk memintas armada pencerobohan Jepun ke Tanah Melayu ketika Perang Dunia Kedua namun telah ditenggelamkan. Dua kapal perang itu ditenggelamkan pada 10 Disember 1941 di lokasi 61 Batu Nautika di luar pantai Kuantan 2 hari selepas pencerobohan Jepun ke Tanah Melayu. Kejadian itu mengorbankan 840 kelasi termasuk pegawai pemerintah HMS Prince of Wales, Captain John Leach. Pembinaan tugu peringatan itu memberi peluang kepada pelawat untuk merenung berkenaan kesan peperangan. Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berkenan berangkat ke majlis perasmian tugu tersebut. Lebih 200 tetamu hadir terdiri wakil kerajaan Pahang, anggota kanan Angkatan Tentera Malaysia dan tetamu kenamaan asing. Majlis perasmian itu juga diadakan sempena ulang tahun ke-82 karamnya kapal berkenaan. Well, it's a very, very special occasion and not something I knew about until a very short time ago. And it's a very moving occasion. My grandfather was captain of the Prince of Wales and he didn't make it. And suddenly here we are in the most appropriate place to have a memorial with the wreckage of the Prince of Wales and Repulse not far out to sea. It's a very moving occasion. Very, very honoured to be here. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, tapak bangkai kedua-dua kapal perang itu telah menerima liputan antarabangsa berikutan terbongkarnya aktiviti haram pada 2015.
Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM pernah menahan sebuah kapal pengangkut yang sedang melakukan aktiviti haram di lokasi bangkai kapal tersebut dan merampas sejumlah barang artifak milik HMS Repulse dan HMS Prince of Wales. Ekonomi madani yang diumum Perdana Menteri pada tahun pertama pentadbiran bertujuan mengangkat semula ekonomi Malaysia dan membawa limpahan hasil bagi membolehkan rakyat menikmati kehidupan lebih berkualiti. Sekian berita Al-Hijrah, saya Al-Muslim Muhammad Noor. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.